Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So kita sambung lagi dengan satu tutorial, tutorial band brake di sini. So kita ada satu soalan macam ni dan kita ada juga, so diberi sikit satu gambar aja mungkin untuk modulan kita dalam menganalisis soalan macam ni lah. Kita baca sikit soalan dia. 18mm wick band brake is attached to the brake drums with a diameter of 400mm and used in a lifting machine as shown in figure below, right? The material used for brake lining has a coefficient of friction 0.2 and the maximum pressure allowed is 0.5 megapascal. The rough angles of the friction lining is 240 degree and the maximum allowable rotation is 200 rpm. So determine the lining tension F1 and F2. So kalau tengok kat sini, so this is the F1 and this is the F2, right? The tension of this cable, lining tension ni, and then the actuating force FA, so the actuating force FA and the brake power capacity. So right, so kalau nak cari brake power mesti kena ada dan apa yang kita panggil sebagai that rotational speed baru boleh dapat kira power capacity lah. So tapi sebelum kita teruskan, let's say kita keluarkan some info yang kita boleh retrieve from soalan. So pertama, dia beri 80 di sini. So 80 ni adalah width. So maksudnya band tu ada width lah. So lebar dia adalah 80 mm. Selepas itu dia beri juga some diameter di sini. So diameter of this setup ataupun untuk this band, so dia bagi diameter. So kalau saya boleh translatekan di situ, so this is my diameter, 400 mm lah. So tu diameter dia, right? Then of course untuk case ni dia ada some property contact antara band dan juga this rotational drum so dia ada that property. Dia punya coefficient of friction di sini, so F adalah 0.2. Alright, dan dia beri juga lagi satu property untuk this band brake. So dia ada this maximum allowable pressure. Sebelum that, mungkin sebelum this band brake ni dia boleh patah under load lah. So kita ada this Pmax untuk case ni. So Pmax equals to 0.5 megapascal. Dan of course dia bagi some rough angles. So mungkin saya boleh lukis sikit. Rough angle untuk case ni adalah sebanyak 240 degree. So mungkin kalau kita tengok kat sini, kalau saya boleh lukiskan dia, mungkin ini adalah kita punya bukaan rough angle tu, daripada sini ke sini. So this is our contact angle lah. So contact angle untuk case ni adalah 240 darjah. Right, so itu kita punya contact angle 240 darjah. Dan juga diberi juga some rotation untuk case ni, dia adalah 200 rpm. So maksudnya berdasarkan gambar raja ni, so dia dah buat arah dia adalah arah counterclockwise dengan rotation dia adalah 200 rpm. So itu kita punya info daripada soalan. So dalam soalan dia suruh kita cari this berapa nilai F1 dan F2. So berapa nilai F1 dan juga this F2 ni, berdasarkan this setup. Kedua, berapa this nilai actuating force untuk soalan nombor B. Dan yang terakhir, kita nak cari juga berapa this power capacity yang terhasil disebabkan this setup dengan kelajuan 200 rpm tu lah. So tu dia soalan-soalan dia. Nak cakap susah pun tak susah. Saya rasa begitu direct lah, tidak begitu susah lah. Let's say kita kira sikit. So pertama dia nak cari berapa lining tension of F1 dan F2. So kalau saya so untuk cari nilai F1 dan F2 ni, basically kita kena tengok bahagian kabel lah. So kalau saya boleh padam balik, sebab saya rasa macam semak je benda ni. So saya padam sikit gitu. Alright, so kalau kita tengok di sini,
dia adalah berdasar sebab nilai F1 tight side dan juga slack side untuk kabel di dalam band brake ni, dia adalah berdasarkan rotation So kalau kita tengok pusingan untuk kes pusingan drum ni, so dia adalah berpusing pada arah tu dia berpusing pada arah counterclockwise. So bila counterclockwise, so basically tight side tu duduk di bahagian sini this is tight side. So sini adalah slack side. Okay. So tapi kalau kita tengok kat sini, dia saja nak kenakan pelajar agaknya soalan ni. So tight side untuk kes ni adalah F2 ni. This F2 ni adalah tight side. Untuk kes slack side ni adalah F1. So kalau kita pakai equation je, main-main buta je pakai equation yang diberi nanti dalam final exam dan sebagainya, so kita boleh salah disebabkan oleh simbol So untuk kes ni, tight side untuk kes ni adalah nilai F2. Dan this is slack side adalah F1. So soalan ni memang saja trik pelajar lah sebab tu berhati-hati bila guna So bila equation tak ada masalah diberi, tapi equation tu mesti pandai nak guna Kalau salah guna akan silap macam ni lah So benda simple ni akan jadi silap So dia akan totally wrong Bila salah define je antara tight side dengan slack side, most of the time kita akan salah banyak lah Sebab tu kena berhati-hati lah Alright. So untuk kes ni so kalau kita tengok dalam buku equation so untuk cari nilai F1 so rumus dia adalah seperti yang dalam buku ni F1 kalau kita ambil daripada buku equation so ni adalah kita punya equation tapi isu dekat sini sekarang, F1 ni adalah tight side sebenarnya tight side so bila isu sekarang ni simbol F1 ni bukan sekarang ni F1 tu adalah tight side ni sebenarnya adalah yang ni F2 so kita terpaksa modify yang equation yang diberi dalam buku equation kepada nilai F2 so sepatutnya equation ni kita modify, dia akan jadi F2 sebenarnya F2 adalah WRP max. Alright, so ini yang pada masa semester ni ramai pelajar salah sebab dia salah disebabkan oleh benda ni lah so kena berhati-hati. So bila buat jawab soalan, kena faham dia punya fundamental of equation dan kena berhati-hati lah so let's say kita jawab soalan ni. So since kita dah ada nilai W 80mm, nilai R diameter bagi 2, dan kita akan dapat 200mm untuk R, dan juga nilai Pmax pun dah diberi. So saya rasa dah tak ada isu untuk cari nilai tension pada tight side. Untuk kes ni adalah F2. So dia adalah W 80. So saya convert pada nilai meter, 80/10⁻³ meter. Alright. So nilai R untuk kes ni adalah 400 tadi. So 400 tu kita so 400 kali 10⁻³ meter. So sebab dia pakai radius, kita bagi 2. Dan kita cari nilai Pmax juga. So Pmax kita kat sini adalah 0.5 megapascal lah. So saya convert pada nilai pascal kali 10⁻⁶ pascal. Alright. So kita dah ada semua ni. Kita dah boleh kira lah berapa nilai tight side. 80⁻³ kali 400⁻³ bagi 2 kali dengan 0.5 eksponen. So 800, so saya dapat 8 lebih kurang 8 kilonewton. So ni untuk nilai F2 untuk kes ni. So ni adalah nilai tight side bukan slack side seperti dalam equation tu So jangan salah Alright. So since kita dah dapat nilai 8 kilonewton ni, so kita dah boleh cari nilai slack side. Untuk kes ni adalah F1 lah So ini pun student akan salah sebab apa? Sebab kalau kita tengok original equation, so F1 adalah F2 sama dengan EF kali dengan contact angle So kat sini mistake sebab sekarang ni tight side kita adalah F2.
tapi kita punya slide adalah F1. So sebenarnya equation kita tak boleh ambil directly. Equation ni kita kena tukar, kita kena terbalikkan. So yang ni adalah salah jadi dia. Ini salah, yang tadi pun sama, yang ni pun jadi salah. So kita kena terbalikkan. So untuk kes ni saya terbalikkan. So F2 divide by F1 sama dengan EF contact angle. Okay, so tu dia kita punya benda ni. Okay, so since kita dah rasanya kita dah tak ada masalah untuk kita cari nilai F2 untuk kes ni, nilai F1 sebab F2 kita dah ada lah. So kalau saya rearrange balik equation ni, okay, so F1 sebagai perkara rumus, so saya akan dapat F2 divide by EF contact angle. Alright. Okay, so kita cari. Okay, so F2 dah ada, F dah ada, contact angle pun ada. Cuma sekarang ni contact angle ni kita terpaksa convert dalam nilai radian lah, sebab dia bagi dalam degree tadi. So kita convert dulu nilai contact angle tu. So 240 darjah bagi dengan 180 darjah kali dengan pi. Okay, so kalau kita kira ni 240 bagi 180 kali dengan pi, so saya akan dapat 4.188. okay, saya ambil lagi satu lah 8 radian. Okay, so saya dah dapat contact angle dalam radian. So saya boleh substitutekan ke dalam equation yang atas tadi tu lah. So kalau saya substitutekan F1 equals to F2 tadi adalah 8 kilonewton tadi. Okay, so divide by E. Okay, saya punya F tadi berapa friction coefficient tadi? 0.2. Okay, so masukkan 0.2. Okay, kali dengan 4.188, dan ada 8 lah, radian. Okay, so kita akan dapat sepatutnya nilai F1 ni sebagai slack side, sepatutnya nilai dia lagi rendah lah daripada 8 kilonewton lah. So let's say kita kira sikit benda ni, 0.2 kali dengan 4.1888. Okay, so saya dapat satu nilai begitu. So 8 bagi yang tadi lah. So saya akan dapat dia adalah 3.46. Okay, saya ambil 2 je lah kilonewton. Okay, so kita double check dulu. So F2 kita adalah tight side. So ini adalah kita punya tight side tadi. So ini kita punya slack side. So since slack side kita lagi rendah daripada nilai tight side, so maksudnya kita tak salah, kita boleh assume that kita tak salah kira lah. Okay, alright, macam tu. Okay, so alright, so kita dah settle dah untuk case F1 dan juga F2. So okay, settle yang tu. So sekarang kita nak kita dah jawab dah soalan A. Okay, so sekarang kita nak jawab yang seterusnya. Kita nak jawab soalan B pula. Okay, macam mana kita nak jawab this B adalah berapa this actuating force FA di dalam soalan ni. So untuk case ni kita nak cari FA, kita terpaksa buat free body diagram lah. Kalau tak buat free body diagram, kita tak akan dapat nilai tu. So let's say kita buat free body diagram. Okay. Berdasarkan kita tengok berdasarkan ni adalah handle lah. So kita buat sedikit free body diagram lah. So saya ada this saya punya tu tadi, handle tadi, right, macam tu. Macam tu handle dia. Dan seterusnya saya ada kabel F1 kat situ. So this is a cable, this is my cable tadi. So this is my F1. Okay, lepas tu saya ada that pin connection di bawah tu. Okay, so kita ada pin connection di sini. So pin usually kita ada reaction lah. So let's say saya buat kali lain lah. So let's say saya namakan dia sebagai AY, then this is my AX. Dan of course untuk case ni kita ada that actuating force tadi, that FA yang acting di atas tu tadi. Okay, macam tu. Oh sorry, terbalik so kita terbalik. So kita padam sikit. Okay, so betul macam tu. So saya lukis macam ni. Minta maaf terbalik tadi. So this is my actuating force FA.
okey. Right. Dan kita ada bagi some jarak sikit. So let's say kita bagi jarak sikit, okey. Saya guna lebih kurang konsisten macam buku tu. So contohnya dia ada bagi tadi jarak 50 kat sini, okey, ataupun let's say saya bagi dia some variable dulu. So C sama dengan 50 mm. Let's say saya namakan sebagai C, dan saya namakan juga jarak dari sini ke pin ni, okey, di sini ke sini saya namakan dia adalah jarak A untuk kes ni. So A untuk kes ni adalah 600 mm lah, so berdasarkan gambar tu, okey, 600 mm. Okey, so ini kita punya free body diagram lah. So kita dah ada this free body diagram. So kita buat, kita ambil summation of moment equal to 0 pada pin A lah untuk kes ni. So let's say kita buat macam tu. So okay, so summation of moment at point A equivalent to 0. Okay, so let's say kita selesaikan. So pertama saya akan nampak FA tu. So FA tu saya dapat positif, okay, FA. So kali dengan kita punya jarak A kecil tadi. Kemudian saya ada nilai F1 lah. So F1 kita ada bentuk macam tu pula, okey. So kalau kita tengok ini dia ada pada arah berlawanan, so ada arah negatif, okey, situ. F1 sorry lah tak nampak pun F1 kali dengan C, okey, equivalent to 0 lah. So itu kita punya equation of moment lah. Okey, F2 untuk kes ni sebab dia adalah differential band brake yang biasa, so bukan differential band brake. So basically nilai F2 tadi tu tak ada effect dalam kes ni. So dia tidak membantu dalam braking system lah. Okey. Alright. So let's say kita jadikan FA sebagai perkara rumus kita. So sebab kita nak cari FA yang tadi. Okey, so FA adalah C over A kali dengan kita punya nilai F1. Okey. So since kita rasanya kita dah ada semua nilai ni, nilai C, A dan juga F1. So basically kita dah boleh solvekan this problem. So FA equals to C tadi adalah 50 mm. So saya tak mau convert, okay. Basically kita boleh sebab dia dah boleh jadi dimensionless lepas ni. So A adalah 600 mm. Okay, dan kita ada nilai F1 kita yang kita baru dapat tadi yang ke atas ni 3.46 kN. So kita ada ni 3.46 kN. Okay, so kita akan dapat nilai actuating force. Okay, so kita kira sikit, 50 bagi 600 kali dengan 3.46 so saya dapat 0.288. Okay, 0.288. Okay, saya ambil 3 lah angka berarti 0.288 kN. Okay, so itu adalah actuating force yang diperlukan untuk brake this system lah. Okay, alright. So kita dah settle untuk case actuating force. Alright, dan yang terakhir dia nak cari berapa the power capacity untuk this brake system lah. So power capacity kita tahu menggunakan equation ni lah. Power adalah torque kali dengan omega, okay, angular speed, okay. So kita nak cari torque dulu. So berdasarkan ni, okay, berdasarkan setup ni, okay, kalau saya boleh lukis FPD untuk drum pula, okay, tadi handle so ini drum. So kalau kita boleh lukiskan, so ini saya punya drum, okay, dan drum ni kita ada this dua tension tadi. So ini adalah kita punya F2, kita punya tight side, dan ini kita punya slack side. Dan of course kita ada this kita ada diameter tadi, this diameter 400 mm. Okay, of course dan kita nak cari berapa torque lah. So let's say this is my point O, dan saya nak cari berapa torque capacity lah. So torque capacity yang disebabkan oleh yang ni lah. So kalau kita ambil kata kita anggap
counterclockwise is a positive direction. So kita ambil summation of torque pada point O, pada pusat bulatan, equals to 0. Okay, so kita boleh dapatkan nilai yang kita dah belajar dalam ni. Cuma sekarang ni dia terbalik sikit lah, sebab kita nak sentiasa positive number. So F2 adalah tight side tadi, tolak dengan F1 kali dengan radius, ataupun untuk kes ni sebab dia beri untuk kes ni dia beri diameter ni, so kita boleh rearrange ataupun tulis balik F2 F1 bagi dengan diameter divided by itulah. So ini kita punya equation untuk mendapatkan nilai torque di dalam untuk kes ni lah. Sorry, terbalik saya punya torque. Okay, sepatutnya torque arah macam ni. Okay, so ni adalah cara dia untuk dapatkan nilai torque, okay, di dalam kes band brake lah. So berdasarkan ni, saya rasa kita dah ada semua info ni. Kita dah boleh cari nilai torque lah. So let's say kita cari nilai torque. So torque, okay, so F2 tadi kita ada 8 kN. Okay, so let's say kita convert siap lah. So 8 kali 10 kuasa 3 Newton, right. Saya tolak dengan saya punya nilai F1 tadi. Okay, F1 tadi 3.46 okay, so 3.46 betul. So saya ambil 3.46 kali dengan 10 kuasa 3 convert pada nilai Newton. Okay, dan saya kali dengan diameter untuk kes ni. So diameter kita tadi adalah 400 mm. So saya dapat check dulu, takut salah. Okay, right, so betul. So 400 mm. So saya kira ni adalah 400. So 400 okay, kali dengan 10 negatif 3 meter. Okay, saya convert pada meter bagi dengan 2 lah untuk dapatkan radius lah. Okay, so kita boleh kira berapa torque yang generate disebabkan oleh this tension, okay, di dalam case ni lah, band brake kita. So kali dengan 400.3 bagi dengan 2, so 98. So saya kira balik untuk double check lah. Setelah kadang-kadang saya ni salah kira juga kan. Okay, so saya dapat torque dia adalah 908 okay, Newton meter. Okay, so this is our torque capacity untuk this kind of brake. So kita dah settle dah untuk case torque ni. Okay, so sekarang kita nak cari untuk case omega. Okay, and so kita convert saja speed dalam RPM. Okay, 2 pi n over 60 seconds. Okay, so kita boleh kira 2 pi kali dengan berapa RPM tadi, speed dia pusing tadi, so 200 RPM so 200 RPM kat situ. So kita masukkan nilai RPM, 200 RPM divide by 60 seconds. Okay, so kita akan dapat omega dalam radian per second, 2 pi times 200 divide by 60 seconds. So kita dapat 20.944 radian per second. Okay, alright, so betul. Okay, so since kita dah dapatkan nilai omega, so kita dah boleh carilah kita punya power capacity disebabkan oleh speed tu. So power capacity, so kita masukkan nilai 908 Newton meter. Okay, torque kali dengan kita punya omega tadi adalah 20.944 radian per second. Okay, so kita boleh kira kat sini. Okay, sin 908 times 20.944. So saya dapat jawapan dalam watts. Okay, ataupun panjang sangat tu so dia lebih kurang 19 lah so 19 pun dah cukup dah 19 kilo watt. Okay, so kita dah saya rasa dah settle dah untuk semua soalan ABC. Okay, ABC kita dah cover. Okay, so tutorial ni senang sebenarnya. Okay, tapi yang bahaya je dia adalah dia trick sedikit
trik nilai tight side dengan slack side. So kalau kamu directly terus ambil daripada buku equation, usually you akan salah. Okay, so bila menjawab soalan sila berhati-hati lah. Bila nak jawab band break ni ataupun division band break, of course dia cover dua-dua tu, kena tahu dulu kat mana tight side dengan juga slack side. Okay, so mesti faham equation tu macam mana nak guna dengan baik. Okay, setakat itu saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi dengan next tutorial. Okay, jumpa lagi, bye bye, assalamualaikum.